Abu Wahab, Abu Wahab Bahlul bin Amir As-Sufaili Al-Kufi Al-Iraqi, nama dia. Dia ni abang kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid punya abang. Nampak tak? Dia keluar, dia tak mau duduk. Dia orang alim. Orang yang alim dia tak setuju. Walaupun Harun Ar-Rasyid tu punya adil, soleh, aku tak boleh duduk dengan hang lagi, dia kata. Pasal hang masih lagi duduk ada dunia. Nampak tak? Hang duduk jaga istana. Dia suka duduk di kubur Bahlul ni. Kerja dia pagi petang siang malam duduk ada di kubur. Nampak tak? Sembayang di masjid, balik duduk di kubur balik. Nah, jadi Harun Ar-Rasyid satu orang pergi di kubur, hang ni gila, sampai bila hang nak gila? Harun Ar-Rasyid kata kat dia. Dia kata, aku ke gila, hang ke gila. Nampak tak? InsyaAllah kita lanjut lagi ke surat 56, yakni bawah demikianlah seorang hamba Allah. Panggil di bawah sekali insyaAllah. Kalam hikmah yang masih lagi kalam hikmah yang ke-11, yakni menyebut tentang soal ikhlas lawan riya, yakni menafikan, menolak segala sifat riya yang termasuk dalam kumpulan syirik yang kecil. Demikianlah seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan amal ibadah sedangkan maksudnya supaya dikenal orang. Ini maknanya tak betul lah. Maka sedikitlah kemenangan yang diperolehnya sesuai dengan besar kecil keikhlasannya. Dia buat ibadat, dia buat satu urusan ibadah ataupun apa urusan amal yang bersifat kebajikan, yang bermotifkan kebajikan, tapi ada sedikit campuran, tempiasan, iaitu supaya dia dikenal oleh orang. Dia ingin supaya dipuji, disanjung, dikenali orang. Maka jadi sedikitlah mungkin ganjaran pahalanya itu mungkin hilang tidak langsung, ataupun diberikan sebegitu sedikit sekali di akhirat, bergantung kepada keikhlasannya. Sebab ini ada pendapat kalangan, antaranya pendapat Imam Ghazali sendiri mengatakan setiap amalan yang kita buat tu ada dua motif. Yang pertama kerana Allah, kedua kerana dunia. Dia akan dapat yang mana banyak. Kalau banyak bila Allah, bila ikhlas, maka itu ibadat diterima oleh Allah. Kalau berat belah dunia, ibadat itu ditolak. Itu kata Imam Ghazali lah. Ini berkaitan dengan niat. Seseorang niat, qasad dia dua. Dia ada qasad tu kerana dua. Dia punya maksud tu ada dua, qasad tu dua. Dia punya niat satu, niat aku sembahyang kerana Allah. Tapi dia punya qasad tu pergi dua. Pertama kerana menunjung titah dan perintah melaksanakan tugas sebagai seorang hamba Allah dan melaksanakan farduan. Yang kedua mungkin kerana nak cari kesempatan, nak mendapatkan urusan sedikit daripada kelebihan duniawi, ataupun ada urusan lain seperti dikenali dan sebagainya. Maka kalau berat belah dunia, tak dapat, ibadat itu ditolak. Kalau berat belah akhirat, maka dapatlah Allah Subhanahu taala dengan pahalanya. Begitu, itu kata Imam Ghazali rahimahullah taala anhu, mengikut Sultanul Ulama, Izzuddin Abdus Salam, orang ulama lagi. Dia kata bila masuk aja salah satu urusan yang lain daripada Allah, tolak habis, tak pakai. Keras sikitlah. Dapat apa nama, Syekh Izzuddin Abdus Salam, ulama besar. Masuk sikit je, ada sedikit cebisan dunia, bau dunia, bau urusan yang lain daripada Allah, habis, total tolak, tak pakai. Ini antara dua pendapat ulama besar kita lah. Jadi maka kata musannif, kerana itu sebagian ulama akhlak tasawuf telah berkata, ma a'rafu rajulan ahabba an yu'rafa illa dhahaba dinuhu waftadaha. Tidak aku kenal seorang laki-laki manusia yang lebih mencintai agar ia dikenal orang.
terkecuali agamanya telah hilang dan ia telah mendapat keaiban pada agama dan akhlaknya. Habis. Ini mengikut sebahagian daripada pendapat ulama-ulama tasawuf. Bila kita bercakap, kita menyentuh soal ibadat dari perspektif ulama-ulama tasawuf, dari segi kebatinan. Dia kata kalau satu orang buat ibadat, apa-apa juga dia buat ibadat itu ada masuk supaya dia dicintai oleh orang. Ada urusan dunia lah tu, ada urusan yang makhluk, urusan lain daripada Allah, sedikit walaupun sedikit, sekurang-kurangnya dicintai oleh Allah. Baguslah cintai orang ni, bagus. Kita buat satu kerja supaya orang sayang kita. Bagus kan? Tak boleh juga. Masih tak boleh lagi. Nah, aku buat ni bukan pasal apa, supaya orang sayang kat aku. Nah, satu orang, kita katalah seorang wakil rakyat ke, seorang ketua karya ke, seorang wali kota ke, seorang nazir ke, ya, seorang pemimpin ke, seorang apa-apalah, dia buat amal kebajikan untuk masyarakat. Wa tawassaw bil haqq, dalam Quran sebut kan, itulah urusan dia. Buat perkara untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan orang ramai, dia buat tu betul, tapi dengan harapan supaya orang sayang kat dia. Saya buat ni semua supaya orang suka kat saya. Itu maksud dia. Walaupun benda tu bagus, motif dia bagus, ya, bagus motif dia, ya, dia bukan ada kepentingan duniawi lain daripada orang sayang kat dia. Itu yang besar, ya. Orang suka kat aku cukup lah, ya. Ada kematian dia pergi ziarah, ada kenduri kenara dia sampai, ada berlaku bencana dia sampai. Bagus tak? Baguslah. Dia pergi semua tu pasal apa? Nak tolong orang supaya orang sayang kat dia, orang suka kat dia. Itu dah jadi kan, biasalah fenomena sekarang dalam segi kancah politik memang macam tu lah, ya. Politik sebahagian daripada Islam, sebab tu dia kira orang ibadat juga, ya. Dia nak jaga orang ibadat, ya. Kalau kita sembahyang, bangunan masjid ni politik, tak ada dia macam mana kita nak sembahyang? Dia, kita buat elok-elok masjid ni supaya orang sayang kat kita. Tak betul, ya? Nah, buat masjid ni kerana Allah, supaya orang dapat bersembahyang jemaah, orang dapat menghamdalkan diri kepada Allah, supaya terhimpun jemaah. Itu yang paling baik, motif dia tu. Tapi dia buat kerana dia, supaya orang sayang kat aku. Nah, ini antaranya yang kata tadi ni, dia kata ulama tasawuf ni, dia telah hilang agama, habis. Agama dia telah rosak, maksud kata hilang agama dia. Pasal apa agama? Bab yang kita bercakap ni, ikhlas ni tuan-tuan dan puan-puan, dia masuk dalam rukun agama yang ketiga. Ikhlas ni masuk rukun agama yang ketiga. Rukun agama tiga, ya. Rukun Islam 5. Rukun agama 3. Tak ada rukun tak sah lah. Betul tak? Kita faham gitu kan? Kalau tidak ada rukun, tidak ada syarat, tak sah. Saya dah abang awal dulu. Apa makna sah di segi ilmu usul fiqh, di sudut usul fiqh? Sah tu artinya rukun campur, matematik dia arah rukun campur sah. Equivalent tu sah. Rukun campur sah. Rukun plus sah, equivalent, sama aja, jawapan dia adalah sah. Salah satu daripada dua benda ni tidak ada, tidak sah. Itu usul fiqh. Kita nak masuk fiqh, kena ada dia punya asal usul fiqh tu dulu. Ini ilmu usul fiqh yang mengatakan, ya. Jadi maknanya rukun kena betul, syarat pun kena betul. Kalau baca Fatihah, syarat dia kena ada. Syarat baca Fatihah. Yang 16 tu rukun dia. Fatihah tu baca rukun, baca Fatihah tu rukun sembahyang contoh. Dia punya syarat ada 11. Ada 16. 16 syarat ini mengesahkan Fatihah. Jadi kena gabung rukun dengan yang 16 syarat tu, gabung baru jawab dia sah. Betul tak? Ini kita nak faham sambil betul. Semua rukun-rukun macam tu lah. Rukun Islam ada syarat dia. Syarat sahnya rukun Islam. Itu kacau tu, ya. Sebelum kita nak masuk syarat sahnya rukun Islam, kita kena tengok rukun dulu. Rukun agama. Sebab Islam duduk dalam agama. Agama mari 3. Yang dibawa ketika saya bawa dalam hadis, biasanya kita lihat haji ni, kita dengar lazim datangnya seorang hamba Allah yang begitu indah, kemas, berseri, tangkas, ya, sesuatu yang sangat menarik, personality yang luar biasa, bertemu Nabi SAW, bertanyakan banyak perkara, antara 3 perkara dia. Pertama,
Akhbirni anil Islam. Itu dia soal mula. Khabar kepada aku ya Muhammad tentang Islam. Dia test Nabi. Nabi kena jawab. Itu untuk mengesahkan, bukan nak ajak Nabi. Mengesahkan supaya Nabi jawab, didengar oleh para sahabat, sahabat sampai ke kita sekarang. Betul tak? Itu kita panggil hadis. Nabi pun jawab Islam. Dia tanya nombor 2, akhbirni anil iman. Khabar kepada tentang iman pula. Nabi pun khabar 6 rukun iman. Dia pula kata sadaqta. Benar engkau. Benar engkau. Dia membenarkan. Dia tanya hak nombor 3. Ini dia tanya, akhbirni anil ihsan. Khabar kepada tentang ihsan. Nabi pun jawab ihsan. Ihsan ni lah, kamu buat ibadat, kamu mengibadati Allah seolah-olah kamu melihat. Memang kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Dia kena ada dua. Sama ada kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Itu ibadat. Ibadat kepada Allah kena lihat Allah. Ibadat kepada Allah kena lihat Allah. Kalau ibadat kepada Allah tak boleh lihat Allah, tak lihat Allah, itu ibadat apa? Kita tengok tiang, tengok Kaabah, kita tengok bangunan, jadi masalah. Nampak tak? Sedangkan Allah itu adalah Tuhan yang wajibal wujud, wujud nafsiyah. Bukan dikarenakan satu kerana, bukan kerana illah, bukan kerana sebab, musabab, ya. Bukan kerana kebetulan, bukan kerana tradisi, bukan kerana mesti dikarenakan. Itu artinya nafsiyah. Faham tak? Wujud nafsiyah, wujud Allah Subhanahu Wa Taala, sifat wujud tu. Jauh kita nak kena perhati, kena belajar, ya. Kena teliti, kena halusi, dan wajib committed. Sebab kita nak jumpa Tuhan balik. Pasti kena jumpa Tuhan balik, betul tak? Masa itu jangan kita menyesal. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Jangan ada di akhirat besok kita kata tidak ada orang bagi ingat kat aku sehingga aku lalai. Dan dia orang bagi ingat, antaranya guru kita sendiri. Betul tak? Antaranya khatib-khatib yang baca khutbah. Antaranya penceramah-penceramah, ya, agama. Ini kita kena faham. Jadi pendek kata, rukun agama 3. Kalau ikut dalam apa yang Jibril tanya, lah balik dah bila dapatnya Jibril lah. Laki-laki yang istimewa tanya Nabi itu Jibril. Bila dia pulang, Nabi tanya, kamu tahu ke wal sahabat tu siapa yang mari tadi? Wallahu a'lam, Allah wa rasuluhu, Allah wa rasul a'lam, Allah dengan Rasul saja mengetahui. Itulah Jibril datang untuk mengajar agama kamu, Nabi kata. Nampak? Jadi rukun agama 3. Rukun agama 3. Pertama Islam, kedua iman, kedua ihsan. Nampak tak? Rukun Islam pula 5. Nampak tak? Rukun iman 6. Nampak tak? Jadi 11. Rukun ihsan 2. Itu dia. Nampak tak? Apa rukun ihsan? Kamu kena tengok Allah, kena nampak. Dan Allah pula melihat kamu. Itu rukun dia. Nampak? Faham ya? Itu rukun ihsan tu. Kalau tak ada 3 rukun ni, kita tak ada agama, habis. Rukun Islam 5 tak ada 1 rukun, habis. Kalau tak ada kerana sebab uzur lain lah, haji lah. Contohnya haji ada 3. Dalam rukun Islam tu ada 3, bukan semua orang boleh buat. Pertama puasa, ada orang tak boleh buat. Uzur, ya, bayar fidyah, sehari cupak beras. Nampak tak? Kena bagi beras juga, bukan lepas. Kedua zakat, bukan semua orang boleh bagi zakat. Nampak tak? Nah. Sama ada dia boleh bagi zakat atau dia tak diterima zakat tu lah. Haji, bukan semua orang boleh bekerja haji. Tapi 2 lagi yang awal tu, tiap-tiap individu mesti, tak ada pengecualian. Nampak tak? Pertama syahadah, kedua solat, habis. Sampai ke solat hati lah kira. Lah sekali solat hati.
Dah tak boleh bergerak, dah tak boleh baca, tak boleh melihat, tak boleh mendengar. Hanya hati saja yang ada hidup lagi, dia kena sembahyang dengan hati. Bila tak boleh sembahyang dengan hati, masuk peti. Itulah jawab. Masuk peti. Dekat tu lah. Masuk peti, orang pula sembahyang kat dia. Nampak? Nampak tu? Tak habis juga sembahyang. Sampai masuk peti pun orang sembahyang lagi kat dia. Nampak? Itu solat. Lagi 3 di belakang tu ada kelonggaran. Nampak tak? Pengecualian. Faham ya? Jadi maka itu rukun Islam tak apa lagi. Rukun ihsan tak boleh. Rukun iman pun tak boleh. Mesti komplit 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul. Qiyamah, qada qadar 6. Mesti selalu, tidak boleh satu pun miss. 6 kena ada. Rukun ihsan pun serupa, dua-dua kena ada. Kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Sama ada kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Jangan dua-dua tak ada. Kita pun tak lihat, kita pun tak sedar kata Allah melihat kita. Habis rukun agama, tak ada agama. Habis. Nampak tak? Maknanya kita belum ada agama lagi. Nampak tak? Tak kapiak lah, bukan kita kapiak pula. Dia kata rukun agama tak ada kapiak pula, bukan. Dia belum melengkapi tuntutan agama, dia belum lagi ada makam ad-din. Makam ad-din tu tak ada kat dia, makam agama tu tak ada lagi. Nampak tak? Ya. Makam ad-din, kemudian baru makam syariah, baru makam tauhid. Nampak tak? Baru makam iman, baru makam abdun. Tu dia. Makam tu pula tu banyak benda nak ngaji tu, sikit faham dia tu kena lebih sampai tahap tu Jadi pendek kata, kalau tidak ada makam ad-din, makam agama, 3 ni tak ada lah makam syariah. Sembahyang, puasa, zakat, haji itu syariah. Bila tidak ada makam syariah, tidak ada makam tauhid. Nampak tak? Faman la syari'atalah wala imanalah wala tauhidalah. Barang siapa yang tidak ada adab, maka tidak ada dia punya syariat, tidak ada dia punya iman, tidak ada dia punya tauhid, tidak ada dia punya iman. Habis rosak kita. Itu kita nak ambil faham. Jadi makanya tuan-tuan kena cari ihsan tu. Ilmu ihsan ni lah yang kita mengaji pagi ni dengan kitab ni tuan-tuan. Inilah kita nak ambil maqam ihsan ni. Kita nak kenal Allah supaya kita dapat ibadat, merasai kewujudan Allah. Nampak tak? Sebab kita kata tidak ada yang mawujud melainkan Allah, tapi kita tak cari kewujudan Allah. Macam mana? Besar, satu perkara yang sangat besar, bukan perkara kecil, perkara besar. Orang-orang Arab zaman jahiliyah, zaman Rasulullah, duk pertikaian masalah ni lah. Betul ke Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud ke tidak? Nampak lah. Betul ke akhirat tu ada, orang mati akan hidup balik? Hari-hari forum kedai kopi, forum dalam berhala, forum tepi jalan, Arab Quraisy ni, kafir Quraisy ni akan berforum. Nak tanya apa? Nampak tak? Amma yatasaalun. Seumumnya mereka bertanya-tanya. Nampak tak? Tuhan sebut dalam Quran, pembuka surah An-Naba juzuk 30. Maaf. Juzuk 70. Juzuk 30. Seumumnya mereka bertanya pasal sembang berual, betul ke Muhammad kata Tuhan dia ada, Tuhan dia buat langit ni, Tuhan kita ni semua tak betul ni? Betul ke Muhammad kata orang mati ni akan hidup balik? Nampak? Tuhan kata apa? Anin naba'il azim. Mereka bertanya soal yang very important, soal yang begitu besar, important news, soal yang cukup besar. Tuhan kata, maknanya kata kita faham masalah ketuhanan, masalah keakhiratan itu masalah yang cukup besar bagi umat Islam. Nampak tak? Bagi kita dua tu lah masalah paling besar. Nampak tak? Bukan masalah nak lantik menteri tak? Bukan masalah nak bentuk kerajaan, pun besar juga soal dunia tu. Tapi ini lagi besar. Soal yang paling besar bagi manusia, soal ketuhanan. Soal yang besar bagi manusia akan wujudnya akhirat,
kita akan terus hidup di satu alam yang kekal. Nampak tak? Bersama Tuhan langsung masa tu. Boleh faham tak? Maka tu ayat ni turun. Amma yatas'a. Tu orang munafik tak boleh baca. Nabi kata orang munafik tak boleh baca surah ni. Dia tak mau baca, dia tak suka baca, dia tak boleh baca, dia tak boleh hafal surah ni. Nampak tak? Mai kita lawan balik, kita hafal. Kata aku bukan munafik. Nampak tak? Nabi kata dua benda orang munafik tak boleh buat. Dua benda orang munafik. Pertama, minum ayat Zam-Zam. Dia cukup benci ayat Zam-Zam, juga tak mau. Pergi umrah ni, pergi umrah, ayat Zam-Zam dia tak mau. Dia tak boleh, ayat Zam-Zam tak mau. Ni bukan lani lah. Bukan lani pergi umrah ni. Umrah yang 50 tahun dulu ni cerita ni. Masa tu dia payah tau. Ayat Zam-Zam masa tu dia warna pun keruh. Nampak tak? Dia rasa pun payah sikit. Nak masin-masin sikit lah, ya. Tu. Dia tak macam lah ni. Sebab masa tu tak ada sulingan, tak ada teknologi nak mensulingkan ayat tu, ya. Jadi ayat tu nampak keruh. Dia rasa tak boleh telan. Maksudnya kita telan rumah ayat nyok tu punya sedap. Saya umur tu 6 tahun. Minum ayat Zam-Zam, tak tahu apa ada Zam-Zam. Nampak tu bagi minum ayat ni. Minum ayat. Ayat apa tu? Ayat Zam-Zam. Tak tahu apa Zam-Zam. Umur 6 tahun masa tu. Minumlah. Ayat nyok katanya kat tu. Hang gila ayat nyok. Ni bukan ayat nyok ni. Ayat Tuhan dia kata. Oh, nampak. Rasa sedap. Lah ni tak rasa lah ayat nyok. Habis. Saluran Zam-Zam tu ada lima. Lah ni tinggal 2 tau. Lagi 3 dah padam, tutup. Saluran Zam-Zam tu ada 5. Lah ni tinggal 2 lah. Nampak tak? Tak lama padam 2 tu. Mari pula kumpulan-kumpulan yang tidak jujur ni jual ayat Zam-Zam, campur ayat sejuk. Nampak tak? Kubur suku ayat sejuk, 3 suku ayat Zam-Zam, 3 suku ayat sejuk. Nampak tak? 5 liter 200 ringgit. Masya Allah. Pakat belilah minum. Nampak tak? Tapi kalau kita minum dengan ikhlas, kita yakin daripada Allah yang sendiri, Allah sendirilah yang akan beri nikmat Zam-Zam tu kepada kita, ya. Itu paling penting tu. Sebagai contohlah kita kata tadi, ya. Baik, balik kepada tadi yang kata rukun agama tadi, tuan-tuan, 3 nak. Sama ada kita melihat Allah atau Allah melihat kita, antara dua kita mesti terima. Jangan dua-dua tak ada. Kalau tak ada dua-dua, maknanya tidak ada ihsan. Tidak ada ihsan, macam mana khusyuk? Inilah ilmu khusyuk dia kata, ya. Ilmu khusyuk yang inilah. Semalam saya bercakap di masjid Ayat Merah, Junjung semalam, ya. Sentuh sikit tapi kita ambil sikit dalam rangkaian dia. Orang nak khusyuk solat ni, khusyuk salat. Nak khusyuk salat dia kena ada tiga kekuatan kena ada dekat dia. 3 kekuatan batin kena ada dekat dia. 3. Baru terkhusyuk. Khusyuk yang pertama, dia kena kemas ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengenal yang sempurna. Itu dia. Pertama sekali ma'rifah. Orang nak khusyuk kena ma'rifah. Nampak tak? Ya. Kena kuasai ilmu khusyuk tu, ilmu ma'rifah dulu, ilmu ketuhanan, ilmu tauhid sifat 20 dan antaranya yang tertinggi kitab hikam. Dan ilmu tauhid ni hikam ni tinggi dah lah. Dia yang tertinggi sekali. Ya. Kita kuasai ilmu ma'rifah nombor 1. Kedua, ilmu salat tu sendiri, kerangka salat, frame salat tu bagi sempurna, khalis. Salat yang khalis ni artinya salat yang kita lakukan dengan ilmu, yang kita dapat menunjuk rukun dia, dia punya syarat dia, dia punya sunat ab'ad dia, dia punya sunat hayat dia. Nampak tak? Dia punya sunat mutlak dia. Kita boleh tunjuk mana makruh dia, dan kita boleh kenal macam mana boleh batal dia. Itu dia kira-kira baru sembahyang. Kita sembahyang tu menghadap apa? Menghadap Allah. Bukan kita bagi ibadat kita kepada Allah dah. Tuhan Maha Kaya. Dia tidak perlu kepada ibadat kita.
Ibadat tu pun dia bagi. Dia nak bagi apa? Angkat tangan tu pun dia bagi. Tapi kita nak bagi apa sembahyang kat dia? Kita persembahkan sembahyang tu sebagai suatu kezahiran ubudiyah, melahirkan sifat ubudiyah, penghambaan, pengabdian kita kepada Allah. Ya Allah, aku abdimu, maka aku persembahkan suatu unsur pengabdian kepadamu supaya engkau saksikan bahawa aku adalah hamba-Mu. Itulah sembahyang. Jadi unsur-unsur yang kita nak bagi itu macam kita kata hadiah lah. Kita menghadiah kepada seorang raja. Saya nak hadiah dekat tuanku satu hadiah. Mesti hadiah istimewa, betul tak? Nah? Mungkin tuanku tanya hadiah apa nak bagi? Nampak tak? Nak bagi satu kek, dia kata. Katalah kek kot dah. Kita buat kek besar-besar buat. Kek tak ada gula. Kek keras, tak melambung kek tu. Nampak tak? Korang apalah macam-macam korang. Nampak? Buat lebih korang bagi. Boleh tak? Apa ni raja ni kata apa? Murka. Nampak tak? Pancung kawan ni. Kalau dunia lah. Macam tu lah, faham lah. Kita persembah sembahyang tu suatu seolah-olah macam seolah-olah gambaran hadiah kepada seorang raja yang besar. Allah Malikul Mulk, raja bagi segala raja. Hadiah salat yang lekeh, rukun tak betul, Fatihah tak betul, nampak tak? Ibadat tak betul, tahiyat tak betul, nampak tak? Hadiah kepada Allah. Apa jadi kita tuan-tuan? Bayangkan tengok. Allah dengan raja dunia ni macam mana martabatnya? Faham nombor dua. Sebab tu Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu solat sembahyang macam aku sembahyang. Buat macam aku sembahyang tau. Pasal kita nak hantar kepada Allah. Kita nak bersembah kepada Allah sebagai pengabdian kita kepada Allah, sebagai sembahan ubudiyah kepada Allah. Yang ketiga. Yang ketiga ni nak menghadap Tuhan ni dalam isi perut kita ni. Nampak tak? Buang perut hijau, buang. Nampak tak? Perut hitam buang, perut kelabu buang. Nampak tak? Perut busuk buang. Nampak tak? Nak buang perut tu kena cuci hati. Jangan kata perut. Apa dalam perut? Hati kita. Buang penyakit-penyakit, sifat-sifat yang mazmumah. Imam Ghazali kata 10 Ihya Ulumuddin, dia tulis 10 sifat. Sifat tu banyak, ribu. Tapi Imam Ghazali komprehensifkan, ikhtisarkan. Jadi mukhtasar yang ringkas 10 sifat. Ya, buka dan bimbingan mukmin, tuan-tuan buka adalah. Tak payah saya nak ulang lagi sekali lah. Nah, buka kitab bimbingan mukmin ada dalam tu. Kalau nak Rumi ya, nak Jawi, nak Arab punya, buka Siyarus Salikin juzuk yang kedua. Nah, baca. Itu yang kita boleh baca doa dekat kita hari ni. Kemudahan tu tuan-tuan, masuk dalam library kita di rumah. Ambil baca, nampak tak? Lepas asar baca. Dia lepas duha, lepas asar, dua waktu yang cukup bagus, mujarab. Masuk ilmu kalau kita baca, nampak tak? Ya. Waktu duha dengan waktu lepas sembahyang asar. Buka kitab baca. Ada masa baca. Masuk zikir lah tu. Zikir lepas asar, Nabi kata. Baca. Buka, ambil bimbingan mukmin, ambil Siyarus Salikin juzuk yang kedua, cari tengok, buka mula-mula sekali sifat buruk yang 10, dia hantar 10 sifat. Usahakan untuk buang 10 sifat ini, buang dia punya karat, bukan buang sifat. Sifat tu main dengan kita, mana boleh buang? Dia mari dengan nafsu kita, dia mari dengan ruh kita, dia mari dengan hati kita. Mana boleh buang sifat tu? Antaranya sifat kibrin, takbur, mana boleh buang? Kibrin main sekali ini kan. Pasal kita bersama dengan zat yang kibrin, bersama dengan Allah sifat kibrin. Kita dihidup dengan Allah berapa ribu tahun, trilion tahun, kita pun tak tahu berapa lama Allah saya mengetahui. Sejak Allah buat kita sehinggalah kita diturun ke bumi ini, satu tempoh yang lama kita duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan orang kaya, orang yang besar, orang yang sempurna, orang yang kibrin, nampak tak? Kita terbawa sifat dia. Nah. Saya pergi beli barang di mana, di Roadwalk. Bukan di Roadwalk ni jual pasal lambak lah, jual barang-barang lama ni.
masa tu di Jalan Pintal Tali, Roadwalk. Itu panggil Roadwalk. Jalan Pintal Tali kan. Pergi cari. Dia jual apa? No. Dia jual kasut jenama. Semua kasut tak tahulah kasut mana dia ambil. Kasut tu ada 300 punya kasut. Masa dia tu 300. Tahun ni tahun 90-an lah tahun tu pasal duk kerja ni. Saya pergi tengok kasut-kasut. Nampak tak? 300, 400. Kasut mah ni kasut mahal ni. Ya, kasut ni 300 je. Berapa sekarang? 30. Kita jangan tanya di mana ambil tau. Kalau tanya dia ambil tak boleh beli. Dia ni kata orang curi, kacau. Orang curi mantak dah. Hukum fiqah kata beli sudah lah, jangan tanya. Nampak? Dia penjual, kita pembeli habis lah. Barang ada kat dia, polis tak tangkap, dia mana barang tu betul ya? Encik, berapa kasut ni? 30. Ni kasut ni 300 ni. Di mana dia dapat? Dia kata dia curi yang tak amat. Tak boleh beli lah. Nampak? Lah. Fiqah ni jangan tanya dalam. Tanya dalam tak boleh. Tanya luar sudah bersih tak? Tanya dalam ada darah tak boleh semayang. Nampak? Nak tanya perut makan apa, jangan tanya apa dalam perut hang ni. Yang tu tak boleh. Faham tak? Ya, itu fiqh. Dia tanya luar. Dia pakai apa nama? Dia pakai tali pinggang Gucci. Dia pakai tali pinggang Gucci. Oh, hebat nampak. Kulit lah. Saya tanya ni tali pinggang Gucci tu boleh jual? Ni saya punya dia lah. Saya cek-cek dia ni anak jutawan dulu ni. Seorang anak jutawan, dia tu anak jutawan, memang duk pakai jenama-jenama tinggi semua. Bila sampai merepat tu, sampai kena jual di Roadwalk pun, duk bawa cara dia jugalah. Nampak tak? Baju apa dia pakai? Aero, itu dia. Saya pakai Aero, dia tunjuk tak? Oh, itu dia. Yang ni saya punya dia lah. Nampak tak? Mana kita asal? Memang anak orang kaya. Terbawa-bawa terpiak-piak cara kaya lah. Kita bersama dengan yang maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala, kita turun bawa sifat yang maha kaya lah. Antara sifat maha kaya apa dia? Sifat kibrin, takbur. Nampak tak? Maka tu tak boleh buang. Kikih dia ya. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Quran kata ya, kallabal, bahkan tidak sekali-kali, rana, karat sebenarnya yang ada pada hati-hati mereka lantaran apa yang telah mereka lakukan, mereka amalkan. Tuhan kata karat hati itu pasal kita tidak pandai mengimbang, tak tahu guna sifat Tuhan tu. Nampak tak? Ya? Dia bagi kuasa kat kita, dia bagi sifat-sifat istimewa kat kita, kita tak tahu nak bawa diri. Nampak tak? Itulah macam seorang pembesar lah, kan? Kita lantik dia apa, pegawai tinggi, kita lantik jadi pesuruh jaya. Dia tak bawa cara kita, dia bawa cara dia. Murka tak? Kena ambil kes, kena ambil tindak dia tak? Nah, kalau dia tahu dia mari daripada angkat sumpah depan Jabatan Agung apa semua lah, besok bawa kerja elok. Nampak tak? Tapi tak bawa yang elok, murka lah Tuhan kepada kita. Ini sebabnya kita ambil faham betul lah, nak mudah faham. Jadi makanya kita kena usaha. Ingatlah 3 rukun agama. Sambung. Habis tak nak sangkut sahabat ambil kan? Habis. Berdasarkan ini maka sebahagian ahli tasawuf menambah lagi sebagai berikut: la yajidu halawatal akhirati man ahabba an ya'rifahu an-nas. Tidak akan dapat kemanisan akhirat seseorang yang lebih mencintai supaya ia dikenal oleh manusia. Populariti. Nampak tak? Populariti. Nampak tak? Itu dah nak. Ini kita nak kena jagalah. Apa-apa pun orang tak kenal kita tak apalah, tak payah kenal ya. Hari ni banyak ulama-ulama yang orang tak kenal. Yang kata ulama di Malaysia ni tak banyak mana pun. Ulama di Malaysia tak ramai pasal orang tak kenal. Kebanyakan yang kenal-kenal itu bukan ulama, bukan. Cuma penceramah. Nampak tak? Sahibul YouTube, sahibul apa nama? TikTok. Itu saja. Itu bahasa baru saya pakai nak. Sahibul YouTube, sahibul TikTok. Itu banyaklah ya. Saya pun masuk juga sahibul YouTube. Ya. Tu. Inilah lah tengok. Kan? Saya pun sama juga masuk. Kan? Jadi kita bukan ulama, bukan. Saya bukan ulama. Ya. Saya ni khadam budak, kita ulama. Kita hanya memanjangkan ilmu ulama. Memanjangkan apa yang ulama
suruh sampai. Sebab kita perpanjang. Sebab pusaka, dia bagi tak rasa sikit pusaka ilmu tu. Kita rasa dia buat investment kat kita. Nampak tak? Yang punya ceramah macam saya ni, tolong laksanakan investment. Nampak tak? Daripada para alim ulama kita. Faham ya? Imam Ghazalinya, Imam Ibn Athaillah Askandarinya, dia bagi investment sikit kat saya, tolong bawa. Aku bagi kerja aku bagi lesen kecil-kecil, hampir mengajar, hampir menyaga lah. Itu contoh lah. Nampak tak? Begitu lah cerita dia. Jadi kita tak hebat tak mana pun. Ulama kita tak ramai. Dan tersembunyi orang tak kenal. Tak kenal ya tuan-tuan. Itu yang susah Depa ni tak dikenal orang. Yang tak kenal tu betul ulama. Memang sahih Sahabat Nabi Rasulullah punya sahabat 80,000 orang. Zaman Rasulullah, di kalangan sahabat yang jadi ulama tak lebih daripada 20 orang. Sahabat Nabi itu 20 orang, tak sampai 20 orang jadi ulama yang bertaraf ulama zaman Rasulullah. Nampak, antaranya Rasulullah utus Muaz ibn Jabal ke mana? Ke Yaman, facing berhadapan dengan golongan Nasara di sana. Nampak, nak tarik orang Kristian masuk Islam, beriman kepada Nabi. Nampak, pindah kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Itu nombor Rasulullah hantar Abdullah bin Qis, Abu Musa Asy'ari ke Syria. Nampak, menghadapi orang Yahudi sana. Maknanya kena hadapi orang Yahudi ni bukan senang ni. Mereka banyak rasul, banyak kitab. Nak facing mereka tu bukan senang. Kita kena kekuatan ilmu yang luar biasa, kekuatan ilmu yang tinggi. Dia kena ada kementerian agama tinggi. Baru boleh nak pergi seru. Rujukan Umar sendiri pun walaupun dia alim sama dengan Rasulullah, dia kena rujuk kat mereka je. Kena tanya kat mereka. Antaranya Sayyidina Ali, Abu Hurairah, isteri Nabi sendiri, Aisyah, isteri Nabi sendiri, Habsah. Nampak, semua ni alim ni. Jadi zaman Nabi 20 orang tak lebih. Mangkat Nabi zaman Abu Bakar sampai zaman Umar, tinggal tak kurang daripada tinggal tak kurang pada 11 orang 11. Nampak tak? 9 lagi mati nampak tak? Mai zaman Osman tinggal 6 orang yang pergi pakai rujuk, 6 orang. Nampak tak? Lepas tu berlaku orang tak ada. Itu ulama, nak kenal ulama. Kita jangan duk borong tahu pakai serban ulama. Nampak tak? Pakai jubah besar ulama. Masuk TV kerap ulama. Banyak orang sambut ulama. Tak betul. Nampak Hitler pun bercakap. Ribu main dengar Hitler pun ulama Nampak tak? Zaman dia tu yang dia boleh jadi calon je presiden. Jadi ketua Nazi, bukan presiden, ketua Nazi sebab dia pandai bercakap. Dia ni sapu cat Allah Dia ni ada ilmu sapu cat Allah. Dia pergi sapu cat, sambil dia cat dia bercakap, sambil dia cat Allah dia bercakap. Nampak tak? Tuan rumah dia duduk melengung, dia tak sosial, seronok dengar dia bercakap. Jadi besok orang lain panggil, ada orang panggil saja suruh cat rumah pasal nak bercakap. Nampak? Soekarno pandai bercakap. Helikopter jatuh helikopter tu lalu dia buka kan, dia duduk cakap ceramah di bawah, helikopter tak turun, dia lupa kata minyak habis, terjun helikopter itu. Nampak? Pasal apa? Dengar Soekarno bercakap. Nampak? Soekarno Pitar bercakap, Pitah Hamka sambil kata Soekarno Allah bagi kat dia. Nampak? Pitah lidah boleh bercakap fasih. Nampak tak? Itu dia. Ulama-ulama nak cakap ni jangan takut. Soekarno, Presiden Soekarno itu dia. Tu Malik Fasal selut dekat dia. Nampak? Itu dia. Sama lah dengan Nazi Jerman, Adolf Hitler tadi. Dia kerana banyak pandai bercakap orang calon dia bukan ada pelajaran, bukan masuk mana universiti pun. Nampak? Tapi jadi ketua Nazi Jerman. Nampak? Pandai pitah, pandai bercakap. Mungkin dia tak ada kesempatan belajar pun, miskin pun macam mana tapi otak dia memang geliga, genius kan? Mudah boleh faham. Itu kita nak faham begitulah. Termasuk golongan orang ahlul hikmah dipanggil. Sambung Jadi makanya begitulah, kemanisan akhirat tidak ada kalau kita buat ikhlas, buat ibadat tidak ikhlas kepada Allah.
Ada sebab-sebab lain, antaranya paling-paling tidak kita kena dikenali oleh manusia. Dan yang keempat, adapun manusia dan menyembunyikan wujudnya terbagi kepada 3 macam. Wujud ni makna kita simpanlah, kita cuba merahsiakan kelebihan kita, merahsiakan apa-apa yang tak wajar ditunjuk, kita kata tak relevan nak dibagi tahu kepada orang. Walaupun Quran disebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu ayat dia. Dan apa juga nikmat yang Allah beri kepada kamu, dak kamu zahirkan. Apa nikmat Tuhan bagi? Zahir. Bukan suruh zahir cari nama, bukan suruh zahir cari kedudukan, bukan cari zahir untuk nak dapat kepujian. Zahir ni supaya orang boleh minta bantu tolong kita. Nampak? Saya boleh buat yang ni Tuan. Saya ada ahli bidang ni. Tuan lantik saya. Nampak tak? Islam nak begitu. Kita tengok satu keadaan yang tak baik, yang kurang elok. Macam mana nak takbir, macam mana nak atok. Contohlah kita kata, ya. Tak ada orang nak buat ni. Kita ada bidang ilmu tu. Tuan, saya ada bidang ilmu, saya boleh buat kerjaan. Yang ni Tuhan nak. Nampak tak? Kita buatlah kerjaan tu. Nampak tak? Ya. Benda elektrik dengan apa-apa lah kot, kita main semayang lah begitu. Ini tengok ada rosak kan, kita kena beritahu lah ke orang. Nampak ya? Tu tak apa, saya boleh repair benda ni, saya boleh buat. Saya ada kemahiran dan ada ijazah dan sebagainya lah, ya. Boleh buat kerja ni. Kita kena dah seperti Nabi Allah Yusuf AS. Zaman dia zaman ramainya korporat dan ramainya rasuah. Zaman dia, zaman Nabi Yusuf tu. Sebab tu Allah Ta'ala turun Quran kisah Nabi Yusuf ni sempurna, dan Quran tu penuh, komplit. Sejarah Nabi Allah Yusuf ada dalam Quran, komplit daripada awal, daripada dia baby beranak sampai dia jadi raja. Nampak tak? Nabi Yusuf saja, Nabi lain tak ada. Nabi Muhammad pun Tuhan tak sebut. Nabi Muhammad akhlak dalam Quran terus. Nak cerita apa? Quran tu akhlak Nabi. Tak payah cerita lah Nabi penyebab dalam tu. Nampak tak? Ya? Tak ada. Depa ni tak ada. Nabi Yusuf ni dia punya kisah daripada alif lam kita baca tu sampai di belakang tu semuanya kisah dia komplit. Nampak tak? Salah satu daripadanya, dia ni bijak dalam bidang kewangan. Dalam bidang kewangan dia bijak. Dia ada ilmu dalam soal ekonomi. Nampak tak? Ekonomis Tuhan bagi ada ilmu tu. Nampak tak? Jadi bila keadaan berlaku di Mesir tu, ya, banyak pentadbiran usulan kewangan, masalah rasuah yang begitu terbaik tinggi, dia tawar diri nak jadi menteri kewangan. Nampak tak? Nak jadi bendahari, treasurer. Dia tawar. Nampak tak? Dia kata saya ada kemahuan, saya ada kebolehan dalam bidang ni. Ada jawatan kita kena minta. Sebab orang tak kerti, orang tak faham. Nampak tak? Ini Islam mahu begitu. Supaya wujudnya perkara yang baik dalam kalangan masyarakat. Jadi maka itu Nabi Yusuf meminta dia diterima menjadi menteri kewangan, treasurer. Alhamdulillah Mesir sudah makmur. Nampak tak? Makmur, kaya raya, tidak ada lagi urusan rasuah dan sebagainya. Nampak tak? Begitulah yang kita faham. Jadi macam dalam penjara tu, ada satu orang antara 3 orang dalam penjara tu, ada 2 orang dalam penjara tu, dia 3 burung. Dia ni duk bawa roti, burung mencuri roti atas kepala dia kan. Dia ni siapa ni? Dalam sejarah kurang sikit disebut, cuba kita halusi balik dalam sirah. Dia ni adalah orang yang kuat rasuah. Tu dia. Maka tu kena pencung. Nabi Yusuf kata hang mimpi dulu tu, makna kata raja hang nanti kena hukum. Nampak tak? Hukum kesas. Tapi tak abang pasal apa? Ikut dalam mimpi itu, hang ada roti ni orang yang ada harta, orang yang ada titipan amanah. Itu kepanggil orang junjung roti. Tahu tak? Roti ni satu benda yang tinggi nilai daripada pandangan Arab. Orang Arab ya. Sampai kita makan roti pun orang Arab ni dia tak pakai pisau lah. Dia kena koyak dengan tangan. Mulianya roti tu. Kalau pakai pisau, roti tu tak mulia. Nampak tak? Makan roti sunat, kena koyak dengan jari, dengan tangan. Nampak tak? Jangan pakai pisau. Nampak tak? Mulianya roti tu dalam pandangan bangsa Arab. Ya, itu dia. Kita ada kita pakai mesin tu tu hilang dia punya fadilah tu. Nampak? Roti tu kelebihan. Ada sebut roti dalam Quran tu, maknanya kata benda tu tinggi lah. Nampak tak? Ya. Nasi kandar tak sebut dalam Quran lah.
Makan dengan tu roti tu tinggi nilai dia. Jadi orang ni junjung roti, maknanya kita dapat satu anugerah yang mulia. Main burung curi kat atas. Rasuah. Ada orang curi kat atas benda tu. Itu rasuah. Duit tu hilang kat mana? Kerana rasuah. Rasuah tu hilang bukan melalui curi. Nampak tak? Dia tak hilang melalui curi. Rasuah bukan curi. Nampak tak? Ya. Itu dia merosak peraturan, menghilangkan hukum, nampak tak ya? Memporak-porandakan kesejahteraan. Itu artinya banyak dia punya ancaman rasuah tu. Jadi kerana itu ikut mimpi ni hang dikena kesas, hang dikena bunuh, kena salib. Betul salib, masa tu tak pancung lagi salib kan? Memang kena salib. Rupanya dia ni adalah orang yang begitu kuat rasuah, maka tu kena tangkap. Dia kena tangkap pasal kes rasuah, nampak tak? Ya? Bila bicara sah, ada saksi, ada bukti, maka dia kena salib. Tu ceritanya, nampak? Dia faham kan? Jadi kita nak biar faham lah. Jadi maka tu kalau kita dah tahu keadaan macam tu, kita yang boleh atasi, kita tawar diri. InsyaAllah bagi saya jadi Menteri Kewangan, saya boleh ambil alih, nampak tak? Ya? Supaya boleh tengok tak mana tak betul, nampak tak? Sejarah dulu tabung haji kan, ada berlaku sedikit masalah tak kenal orang tabung haji. Banyak perbelanjaan yang keluar dari tabung haji itu tidak sah mengikut syarak. Banyak tabung haji itu bilion dah keluar. Duduk bagi subsidi kat jemaah haji itu tak betul ya? Tak. Banyak orang simpan dalam tabung haji, banyak orang yang mahap nak pergi Mekah tak dapat kuota, macam mana dia nak pergi? Duit dia cukup, kuota tak dapat. Tak dapat kuota, tak dapat subsidi. Kuota siapa punya kerja? Nampak tak? Sepatutnya ada kuota, tak ada kuota, ada subsidi. Nampak tak? Tinggal lagi subsidi ni hang tak boleh pakai. Kalau nak pergi lah, bila hang dapat pergi Mekah baru hang guna pakai. Hang tak dapat Mekah jangan pakai lagi. Subsidi tu, subsidi tu ambil duit siapa? Duit penyimpan. Dan tuan setuju lah, reda ke subsidi tu dibagi? Kena tanya pula tu. Nampak tak? Ya, kita penyimpan sebagai satu bukan rakan kongsi tak? Bukan kongsi. Nampak tak? Itu kena faham juga lah. Itu adalah masalah dalam muamalah, itu ada dikira ya. Bila main satu pemerintah yang baru, kerajaan yang baru, dia korek-korek jumpa rupanya tak betul. Nampak tak ya? Orang rumah terbakar pun bantu, tabung haji keluar duit bagi. Nampak tak? Mana boleh bantu duit? Dia bukan jabatan kebajikan. Tabung haji bukan badan kebajikan untuk urusan duniawi. Dia urusan berkaitan dengan haji saja dia. Ya. Okey. Kalau di Mekah kita tengok miranya dia ada satu tabung, kasut hilang, tabung haji tak ada bagi duit. Tak boleh, duit tabung haji tak bagi, dia kena ada satu badan, satu tabung yang tu pandai pula tubuh kebajikan jemaah haji. Sekarang milion tau tabung tu. Duit tu main di mana? Duit tu kita ambil pada lebihan dam. Jemaah haji buat dam, buat haji tamatuk, buat haji Quran bayar dam. Duit dam tu lebih beli kambing murah. Dia buat dam lepas musim haji. Bukan buat dam musim haji mahal. Kalau musim haji kambing yang lepas baru ni 550 rial sekor. Nampak duit kita 600 setengah lebih kurang. Duit kita lah ni kalau dengan 100 rial 121 rial kita 100. Lani sekarang 2-3 hari ni duit kita 120 ringgit dapat 100 rial. Sebelum Perdana Menteri baru naik 129 ringgit sama dengan 100 rial. Naik Perdana Menteri baru turun, kita dapat duit kita dah besar sikit dah. 121 rial 100 8 ringgit turun dah. Saya lah kita harap tunggu lagi lah. Satu rahmat Allah lah. Dia perkenal, dia suka orang Saudi ni kan, dia yakin ya, mungkin kerajaan baru ni boleh bagikan manfaat kepada dunia antarabangsa ya. Sekadar dunia Malaysia tak jadi ya. Baik, kita sambung sikit lah bab ni ya. Ini bukan politik tau lah. Kita habaq informasi yang dah berjalan sekarang, nampak tak ya.
keberkatan tu ada, Allah Ta'ala bagi, kita kena terimalah. Ya. Jadi manusia ada 3 dia kata. Yang pertama tadi, hamba Allah yang telah berkuasa atasnya kepastian yang mendalam tentang kamaliyahnya Allah, sempurnanya Allah. Yakni perasaannya diliputi bahawa yang sempurna dalam segala hal adalah Allah. Dia dah kenal Allah, sifat ma'rifah dia, ya. Keadaan ilmu ma'rifahnya telah menjulang tinggi dan dia telah dapat kenal kesempurnaan Allah. Ya, nampak Allah sebagai sifat zat Tuhan yang maha sempurna. Lain daripada Allah tidak sempurna. Jadi dia sudah kuasai perasaan, merasai kesempurnaan, kebesaran, kejituan, keanggunan azimnya Allah Subhanahu wa taala. Orang ni dia kata tadi ini, maka dia tidak ada lain daripada Allah melainkan Allah saja. Jadi tentulah ibadat dia apa dia buat pun dengan Allah. Setiap pergerakan dia bismillah. Nak minum air bismillah. Sebab dia tahu air ni dengan nama Allah. Air ni ada, Allah bagi ada. Yang bagi aku boleh pegang botol air ni pun Allah. Yang boleh bagi aku rasa selera dahaga nak minum pun Allah. Yang nak lepaskan air masuk rongkong aku pun Allah. Nampak tak? Ini adalah nikmat Allah. Dan yang beri, yang kuasai, yang meliputi, yang mentadbir semua Allah, maka tu wajib dengan nama Allah. Nampak tak? Jadi itu artinya bismillah. Faham? Pasti bukan orang lain yang bagi. Bukan syarikat yang bagi. Yang bagi adalah Allah. Maka itu kita mula dengan nama Allah. Rahman, murah. Rahim, dapat merasai nikmat. Ni'matul imdad dia panggil. Rahman, ni'matul ijad. Boleh rasa sedap minum air tu, ni'matul imdad. Nasi kita makan tu ni'matul ijad. Telan rasa sedap masuk perut kenyang, ni'matul imdad. Tu 2 nikmat yang faham. Dua-dua Tuhan punya, bukan kita punya. Nampak tak? Ya? Tu dah. Jadi selain Allah mempunyai kekurangan-kekurangan, selain daripada Allah mempunyai kekurangan-kekurangan, dan tidak ada satu makhluk pun yang sunyi daripada kekurangan. Sama-sama kita semua kurang. Jadi apa yang kita nak, bukan kita yang bagi, bukan sama kita yang bagi, kita tolong sampaikan wasilah, tak lebih badannya, ya. Kerana itu meskipun ia orang kaya besar atau mempunyai kedudukan yang tinggi dan lain-lain sebagainya, semuanya itu hilang dari pandangannya dan perasaannya demi melihat kepada kekurangan-kekurangan dirinya. Kena nampak, kita kena nampak kekurangan kita. Makhluk ni apa? Lemah. Kita dah abang dulu 4 perkara, tuan-tuan jangan lupa dah, sifat hakikat manusia, ya. Pertama sekali fakir, kedua adalah ihina, ketiga dhaif, ya, yang keempat lemah. Lemah dengan dhaif tak sama. Lemah ni dia panggil al-ajzi, lemah, ya. Al-ajzi itu lemah. Dhaif dengan lemah. Lemah ni kita lemah segala-gala. Dalam soal fizikal kita, daripada segi kedudukan kita lemah. Sebab kita dia dikelilingi oleh makhluk besar keliling kita, nampak tak? Sehingga kita lebih lemah daripada nyamuk. Itu dia, nampak tak? Dhaif ni buat benda yang tak habis, tak boleh buat benda yang asli, buat semua benda bidah. Tidak ada benda bid'ah yang kita boleh buat, kerana semua benda Tuhan buat. Nampak tak? Kita tak ada buat satu benda baru yang lain daripada Allah punya, ya. Kita nak buat robot tu pun kita kena pakai benda Allah. Dia tak? Segala besi dia, segala wire dia, segala timah dia, segala tembaga dia, segala teknologi, ilmu dia, semua tu kita ambil daripada Allah. Dia panggil apa? Tahsilul hasil. Tahsilul hasil, buat benda yang dah ada. Benda yang dah ada tu kita tak boleh buat. Itu Allah aja buat. Kita nak buat meja dengan kayu Tuhan buat. Tak ada kayu, tak ada meja. Nampak tak? Kita nak paku, besi tu Tuhan buat. Paku kita cuma tolong olah jadi paku ya. Nampak tak? Baju tak boleh buat. Melainkan benang tu kena ada binatang. Bulu benang. Nampak tak? Kapas pokok kita tak boleh buat. Nampak tak? Itu panggil tahsilul hasil. Buat benda yang dah ada. Nasi kita tak boleh buat. Nampak tak? Beras tak boleh buat. Padi kita tak boleh buat. Padi Tuhan buat. Beras kita masak. Ambil tak? Dah makan tak sebut nama Allah. Biadab. Nampak tak? Itu dah.
Tak boleh buat apa pun tak boleh buat. Buat benda yang dah ada. Dan kita nak buat pun kena ada contoh. Tak ada contoh tak boleh buat. Kena ada contoh. Kena ada satu contoh apa benda. Nak serai dengan benda ni, kait dengan benda tu. Baru kita boleh buat benda. Kita tak mampu buat satu benda yang tidak ada. Sebab tu Ibrahim Idham kata kat satu orang. Dia kata lagu ni, dia kata, Tuan Syekh, saya kalau kita tak sembahyang tak apa. Dia kata, tak boleh lah. Nampak tak? Kita tahu Tuhan sudahlah. Kita kenal Tuhan. Kita tahu kata Tuhan Allah ada. Kita tak payah ibadat kat dia, tak apa lah. Nampak tak? Kita buat baik-baik sudah. Ini faham liberalisme tau ni. Ni memang ada faham ni. Nampak tak? Yang bercakap ni PhD tau. Saya ada dia punya rakaman tu, bawa balik. Dia punya PowerPoint tu kat saya. Nampak tak? Tak payah sembahyang. Tak payah. Aqimis solah, sembahyang tu artinya buat kebajikan, dia kata. Buat benda-benda baik tu sembahyang lah. Makna sembahyang tu, tegakkan sembahyang tu makna kita buat benda baik-baik sudahlah. Nampak tak? Tak sebenarnya sembahyang, dia kata, nampak tak? Orang nak sembahyang boleh, tak sembahyang pun tak apa, itu satu tambahan saja. Nampak tak? Yang penting kita kena buat baik. Nampak tak? Islam buat baik. Apa-apa kewajipan kita buat, itu adalah baik. Nampak tak? Ini dia faham betul lah. Ni orang ni betul. Rupanya zaman Ibrahim Idham dah ada jenis lagu ni. Dia pergi tanya kat Ibrahim Idham. Ibrahim kata boleh. Hang tak mau sembahyang boleh. Pertama sekali hang keluar daripada dunia ni, hang jangan pergi duduk mana pun. Hang pergi cari satu tempat yang bukan Tuhan buat. Hang nak pergi bulan Tuhan punya. Hang nak pergi matahari lagi, hang ni mampu. Nampak tak? Hang pergi lah bintang-bintang mana pun, hang pergi carilah bintang lain daripada Allah punya. Hang pergi cari satu tempat yang bukan ciptaan Allah. Nampak tak? Satu. Kedua, hang makan makanan yang bukan Allah punya. Dia. Hang nak makan batu pun Tuhan punya. Hang nak makan kayu besi pun Tuhan punya. Nampak? Hang pergi cari makan satu benda makanan yang bukan Allah buat. Dua. Yang ketiga, hang berlindung di tempat yang bukan ada langit Tuhan. Keluar daripada langit. Nampak tak? Boleh tak? Dia kata tak boleh hang sembahyang. Tu jawab dia. Tak boleh, hang kena sujud sembahyang kepada Allah. Itu je. Sebab Tuhan kata kan, ya, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'ala la yas'aluku rizqa. Perintah kamu dan keluarga kamu untuk bersembahyang. Nampak tak? Aku tak minta rezeki daripada kamu pasal aku bagi rezeki. Nampak tak? Kalau orang lain bagi rezeki bukan aku, tak apalah. Oleh kerana hang makan tu aku nak bagi rezeki. Nampak tak? Maka Tuhan kena sembahyang. Faham tak? Ayat ni nampak tak? Ya. Baru tak makan ya. Sebab kita mustahak makan lah. Nampak tak? Ya. Itu tiga perkara. Ibrahim Idham jawab kat dia. Dia kata tak boleh. Kalau tiga perkara tak boleh. Nampak tak? Bahlul. Tahu Bahlul? Apa tak tahu Bahlul ni? Bahlul ni seorang wali Allah tahu tak? Nama dia apa nama ya? Saya lupa dah. Abu Wahab Bahlul bin Amir As-Sufaili Al-Kufi Al-Iraqi, nama dia. Dia ni abang kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid punya abang. Nampak tak? Dia keluar, dia tak mau duduk. Dia orang alim. Orang yang alim dia tak setuju. Walaupun Harun Ar-Rasyid tu punya adil, soleh, aku tak boleh duduk dengan hang lagi, dia kata. Pasal hang masih lagi duduk ada dunia. Nampak tak? Hang duduk jaga istana. Dia suka duduk di kubur Bahlul ni. Kerja dia pagi petang siang malam duduk ada di kubur. Nampak tak? Sembahyang di masjid, balik duduk di kubur balik. Jadi Harun Ar-Rasyid satu hari pergi di kubur, hang ni gila, sampai bila hang nak gila? Harun Ar-Rasyid kata kat dia. Dia kata aku ke gila, hang ke gila. Nampak tak? Nampak? Aku ingat hang gila kot. Pasal hang tak boleh fikir. Lah ni hang duk jaga istana hang tak jaga kubur hang. Nampak tak? Aku jaga kubur. Aku tak jaga istana, pasal istana tu kan rosak. Kubur tak rosak. Kubur duk ada lagi, nampak? Dunia rosak macam mana pun kubur. Nampak? Covid jadi rata-rata. Kubur tak rosak. Covid rosak, kubur tak rosak tak? Orang nak buka kubur lagi ada. Buka besar lagi kubur. Betul tak? Kubur ni satu institusi yang cukup besar, tak pernah rosak. Betul tak? Memang semua orang cari kubur. Betul tak? Bila jadi haru biru perang-perang rosak semua bangunan-bangunan, kubur kena ada. Betul tak? Betul tak? Tu dia kata hang gila, hang tak boleh fikir.
Menangis Harun Rashid, menangis, teriak, menangis. Dia kata, nah, kalau lagu tu hang tu nasihat aku lah, wahai abang aku, hang tu nasihat kat aku, dia kata. Nasihat aku senang ya, Quran. Hang pergi balik, pergi tengok Quran balik. Hang pergi baca Quran, hang faham Quran dia. Itu nasihatnya. Sebab Nabi kata, dia kata, ad-din nasihat, agama nasihat, nasihat kepada apa? Nasihat kepada kitab Allah, nasihat kepada Rasul, nasihat kepada malaikat, nampak, nasihat kepada akhirat, nasihat kepada pemimpin ummah. Kan hadis Nabi sebut. Sekarang aku nasihat kamu, pergi buka Quran. Nampak tak? Tak apalah kalau ketua abang ni, kalau perlu apa-apa hang minta dekat aku. Apa-apa yang hang sekarang hang minta aku nak bagi. Harun Rashid kata, aku minta 3 perkara. Pertama, hang tolong panjangkan umur aku supaya aku tak mati. Nampak tak? Yang kedua, hang tahan malaikat maut jangan ambil nyawa aku. Nampak tak? Yang ketiga, confirm hang tolong buka pintu syurga aku nak masuk. Dia kata, mana aku boleh, hang tak boleh buat, hang jangan minta, hang jangan tawar aku apa-apa, aku tak boleh bagi apa muka aku, dia kata. Yang boleh bagi 3 ni Allah aja. Lah ni hang cari Allah. Tu dia. Ini bahlul tuan-tuan. Jadi orang kata bahlul amin tau. Orang kata hang ni bahlul amin amin. Nah, orang kata bahlul bagi hang lah. Doa lah. Amin ya rabbal biarlah aku jadi bahlul lah. Nah. Tak gitu. Doa bagus. Tahlul dengan bahlul. Dua bagus kan. Tahlul haji, bahlul al-maut. Jangan jadi sahlul nombor 3. Nampak tak? Ya? Sahlul. Itu apa sahlul? Perut buncit, makan kenyang. Jadi bahlul bagus, jadi tahlul bagus, haji mabrur. Nampak dah? Ya. Jangan jadi sahlul. Sahlul ni perut buncit betul makan kenyang. Hang ni makan pun kembur perut dah. Itu sahlul dia panggil. Nampak tak? Boleh kan? Alhamdulillah. Itu kita nak faham lah. Jadi insya-Allah kita akan ambil ayat ni kemudian ya. Ayat ni kita baca juga seluruh. Jadi maka kata masa kita pakai sikit ni apa dia kata. Ia melihat bahawa apa dia punya makhluk ada terbatas. Ya. Demi melihat kepada kekurangan-kekurangan dirinya, ia melihat bahawa apa yang dipunyai oleh makhluk ada terbatas dan lain-lain sebagainya. Kerana itulah dia merasakan tenggelam dan terbenam dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hal keadaan ini menimbulkan kepercayaan yang kokoh baginya bahawa semua yang ia dapatkan berupa kesenangan dan lain-lain adalah kerana kurnia Allah dan kasih sayang Allah. Dengan sebab itu maka bersihlah ia daripada rasa congkak dan sombong yang menimbulkan rasa lupa terhadap kekurangan diri sendiri. Inilah maksud firman Allah ini kita baca kemudian, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Ini kita baca kemudian nanti pada minggu depan insya-Allah nak tafsir ayat ini supaya tuan-tuan lebih faham lebih baik untuk kita merenungi. Ini tingkatan hamba Allah tadi ni ada 3 ni, baru 1 ni kita baca ni tingkatan orang yang ikhlas ni, yang tenggelam wujud kelebihan dia dalam bumi. Dia membenamkan dia punya kelebihan kebesaran dia dalam bumi. Itu makna kata dia tidak menonjol. Ada 3 kumpulan manusia. Baru kita baca pertama lah, insya-Allah kita akan bawa kepada ayat ni Quran akan minggu depan. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu syarafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil 'alaina as-sakinah wa anzil 'alaina mutma'innah wa anzil 'alaina 'afiyah wa anzil 'alaina sihhatan wa anzil 'alaina 'ilman nafi'an mubarakan. Allahumma anzil 'alaina ya Rahman ya Rahim fi sa'atil ijabah في المجلس المباركة ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض من شمسك أبدا أبدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبع الرسل واكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.